Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini, kita akan bincangkan tentang karangan domain peribadi. Kita ambil karangan bahagian B iaitu domain peribadi. Untuk karangan bahagian B, pastikan patah perkataan kita antara 350 hingga 500. Okey, karangan bahagian B, cikgu akan kupas setiap domain setiap kali kita membuat tajuk karangan. Mula-mula awak baca soalan. Okey, sesiapa sahaja ni awak baca petikan di atas, dia akan bagi awak salah satu makluman dekat atas. Di bawah ni dia akan mula tanya. Petikan di atas menggambarkan seseorang itu perlu bijak menangani stres dengan mengambil langkah-langkah tertentu. Okey, dekat atas ni ada cerita tentang stres. Jelaskan langkah-langkah tersebut. Okey, tahap stres yang dihadapi oleh seseorang itu berbeza-beza mengikut beban tekanan yang dihadapi. Stres yang sedikit atau sederhana adalah baik dan boleh menjadi faktor pendorong atau motivasi kepada individu. Okey, soalan ni dia nak tanya macam mana langkah awak untuk menangani stres. Okey, untuk menangani stres, apa yang awak perlu buat? Okey, ingat balik tajuk karangan kita belajar iaitu untuk menghuraikan isi, perlu ada isi, mengapa, bagaimana, contoh, kesan, kapan dan seterusnya ayat penegas. Mesti ada 6 benda dalam setiap isi yang kita pas. Okey, untuk isi pula, perlu bagi isi sekurang-kurangnya 4 atau 5 isi. Okey, setiap karangan perlu ada pendahuluan dan penutup. Karangan yang cemerlang, awak perlu huraikan satu muka surat mesti 2 perenggan. Okey, saya ulang balik, mesti 2 perenggan untuk satu muka surat. Setiap kali awak nak masuk isi, pastikan isi awak ni mesti selang setiap kali nak masuk perenggan baru. Okey, ini saya kali pertama ini saya akan bantu awak macam mana awak nak huraikan. Okey, kalau nak buat pendahuluan, okey, dalam pendahuluan mesti ada 4 atau 5 ayat. Okey, kita dah belajar ayat pertama ialah ayat tentang tema. Okey, dekat sini temanya adalah stres. Dia punya tajuk adalah langkah-langkah untuk mengatasi stres. Okey, dekat tema awak kena bagi tahu apa itu stres. Okey, dekat sini dia kata semua orang ada stres. Okey, huraian tema. Ayat kedua adalah huraian tema. Ini ayat saya pendek tapi awak kena panjangkan ayat ni. Tak boleh salin macam gini. Awak mesti panjangkan ayat ni buat huraian. Okey, ini masih lagi huraian tema. Okey, dekat bawah ni adalah tentang dia dah mula nak masuk isi, nak masuk soalan ni. Okey, tentang stres. Okey, yang bawah ayat yang terakhir mesti ayat tugasan iaitu terdapat pelbagai langkah cara untuk kita mengatasi stres. Okey, kita pilih individu. Apa cara individu untuk mengatasi stres? Okey, yang pertama ialah individu perlu sentiasa berfikiran positif terhadap cabaran yang ada masalah yang dihadapi. Macam awak nak belajar sekarang ni. Awak stres kan? Yang pertama awak kena positif terhadap cabaran atau masalah yang dihadapi. Caranya ialah mengapa? Sebab setiap individu perlu sentiasa berfikiran positif dengan cabaran. Ini awak punya isi Sebab kita kena tengok melihat sesuatu masalah cabaran ini baik dari segi sudut. Lepas itu bagaimana kita mesti cari jalan penyelesaian supaya tidak putus asa. Okey, untuk A2 ni boleh huraikan jadikan 2 ayat. Okey, ni contoh. Sebagai contoh, kalau awak stres untuk belajar, awak perlu bertanya kepada kaunselor macam mana awak nak mengatasi. Okey, lepas tu, apa yang awak akan dapat kesannya? Masalah ini dapat dikurangkan dan tidak membebankan seseorang.
Okey, masukkan peribahasa sendiri. Lepas tu baru awak masuk ayat penegas. Sudah terang lagi bersuluh. Masukkan balik ayat di atas ni. Okey, untuk isi kedua ialah meluahkan perasaan kepada orang lain. Kalau awak stres, awak kena bercakap dengan orang lain. Okey, kat sini macam mana? Dia huraikan isi perlu meluahkan perasaan kepada orang lain. Mengapa? Hal ini demikian kerana luahan perasaan dan perkongsian masalah akan meringankan beban yang ditanggung. Okey, yang ini boleh satu lagi ayat bagaimana memastikan ni. Bagaimana dengan awak luahkan perasaan, orang yang hendak dikongsikan masalah itu dapat membantu tidak menambahkan beban. Contoh, awak luahkan perasaan kepada ibu bapa, rakan sebaya. Kesannya apa akan berlaku? Maknanya orang yang mendengar luahan awak ni akan memberikan solusi yang bijak kepada anak-anak. Lepas tu masukkan peribahasa dan penegas isi. Okey, seterusnya ialah melakukan aktiviti riadah dan sukan. Kalau awak stres, awak kena riadah dan sukan. Tahap PKP ni mesti ada riadah di rumah. Macam mana awak buat dengan sukan? Dengan beriadah, dengan awak berjalan-jalan dapat mengeluarkan peluh, menenangkan fikiran dan segala beban atau kerja yang awak hadapi. Macam mana awak nak riadah? Pada hujung minggu, awak boleh pergi riadah ni, awak boleh pusing-pusing, awak boleh bersenam dekat rumah, bersukan, buat zumba ke, buat aktiviti angkat berat ke. Okay, apa yang kesannya ialah masalah awak akan hadapi ni, awak akan lupakan sekejap masa awak riadah dan sukan. Akhirnya dapat menghasilkan badan yang lebih sihat dan otak yang cerdas. Okey, lepas tu masuk penegas isi. Okey, isi yang keempat. Isi keempat saya bagi isi saja, huraian awak kena buat sendiri. Jadi cari dalam Mr. Google Mendekatkan diri dengan Tuhan, memantapkan didikan agama. Kenapa hal ini amat penting kepada individu? Kenapa? Kerana dengan adanya agama, nilai-nilai murni dapat diterap dalam diri kita. Bagaimana? Okey, bila ada nilai murni dalam diri kita, akhirnya kita dapat berfikiran positif. Akhirnya stres dapat kita atasi. Sebagai contoh, macam mana nak dekatkan diri? Okey, sebagai contoh, kalau orang Islam, kita perlu jaga solat 5 waktu dan melakukan perkara-perkara sunat seperti lakukan perkara sunat macam mana? Kesannya, apa yang akan berlaku kesannya? Kesannya, dalam diri kita ni, kita akan rasa tenang dan kita akan sentiasa positif walaupun stres yang melanda dalam diri kita. Itu kesannya. Lepas tu masukkan ayat penegas. Sudah tenang lagi bersuluh. Awak punya ungkapan ni awak boleh cari dalam buku OMG. Macam mana nak masukkan ungkapan? Dan yang terakhir ialah macam mana awak nak buat kesimpulan. Kat sini dibagi tahu. Ayat kesimpulannya mesti ada 1, 2, 3. Okey. Stres tidak boleh dibiarkan berterusan sebab kita perlu bijak mengatasi stres. Cadangan. Apa cadangannya? Rakyat Malaysia ni perlu dekatkan pendekatan positif dan berpegang kepada prinsip tiada penyakit yang tiada penawarnya dan tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Harapan. Bila kita selesaikan masalah stres ni, akhirnya kita dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kehidupan akan lebih bahagia dan sentiasa berfikiran rasional sebelum bertindak agar tidak menyesal. Bab kata mutiara Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Dalam penutup pun kena masukkan peribahasa. Ungkapan yang menarik supaya karangan awak akan dapat cemerlang. Okey, sekian. Terima kasih.